أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم آمين. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal yang berusaha pengerusi surau Timbalan, pengerusi saf jawatankuasa surau Ad-Diniyah, seterusnya yang dikasihi tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, sidang jemaah sekalian. Kita sambung kitab Mau'izatul Mu'minin, bimbingan mukmin. Kita sambung bab keburukan sifat marah, al-ghadab, sifat marah, sifat dendam, dengki. Ini di antara sifat-sifat mazmumah. Sifat mazmumah. Apa makna mazmumah? Maknanya sifat keji. Sifat keji, sifat yang buruk. Nabi SAW suruh kita ni hiasi diri kita dengan sifat-sifat terpuji, mahmudah, dan menghindarkan diri dari sifat mazmumah, bersih hati dari sifat mazmumah. Di antaranya marah ataupun yang melampau marah, panas baran dan sebagainya. Dan juga sifat hasad, sifat dendam, sifat hasad itu. Nah, kalau buku lama tu muka surat 131. Buku lama. 131. Marah itu dia ada tiga golongan di dalam berhadapan dengan sifat marah. Yang pertama adalah tafrid. Tafrid maknanya tak ada sifat marah. Sepatut marah tapi tak marah. Itu tak terpujilah. Tidak terpuji. Itu tafrid dia panggil. Sepatut marah tak marah. Dia sebagai seorang bapa, anak dia tak solat, tak puasa, dia pun relax, cool je. Yang tu ada benda tak kena. Dia sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu, contohnya anak dia tak solat, tak puasa, tidak menutup aurat, dia relax, cool je. Datang surau, datang masjid, tak ada buat apa, tak bagi nasihat, tak apa. Dia cool. Maknanya ada masalah dengan dia. Itu tafrid namanya. Di situ tempat kena marah, menzahirkan kemarahan. Maknanya ada sebab yang dibenarkan oleh syarak. Dan yang kedua, golongan yang kedua, ifrat. Ifrat ini berlebihan. Benda kecil pun dia nak melenting, nak lompat dah. Nak pukul-pukul bagai, nak berparang-parang.
Benda kecil saja. Itu ifrat namanya, berlebihan. Ini di antara yang keji lah, sifat marah yang Nabi larang. Yang Nabi larang, la taghdab, la taghdab. Benda boleh bertolak ansur, bertolak ansur. Ini benda kecil dah nak bertengkar-tengkar, berparang memarang di antara satu sama lain. Itu ifrat. Dan yang ketiga adalah i'tidal. I'tidal ni sederhana. Sederhana. Inilah yang terpujinya, sederhana. Mana benda perlu marah, dia marah. Benda tak perlu marah, dia tidak marah. Maknanya dia boleh kontrol, dia boleh manage kemarahan dia. Tu dia ada kursus tu. Dia ada kursus motivasi tu, how to manage your angry. Ada kursus. Dengan arti kalau kemarahan itu tidak boleh dikontrol, mungkin boleh menimbulkan masalah kepada jiwa dia. Mungkin dia ada masalah kejiwaan. Jadi kemarahan itu perlu diuruskan, perlu dikontrol. Jadi yang terbaiknya sederhana. Sederhana. Yang tu dipanggil relax, dipanggil cool. Sederhana. Golongan yang sederhana inilah yang terbaik, iaitu pertengahan di antara tafrit dan ifrat. Sederhana, pertengahan. Dan memang hampir semua benda, kalau tidak semua pun, semua benda itu yang terbaiknya adalah sederhana, pertengahan. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara yang pertengahan, sederhana, tidak melampau, yang tidak melampau dan juga tidak kurang daripada sepatutnya. Melampau itu ifrat, kurang itu tafrid. Jadi yang terbaiknya adalah sederhana. Begitu juga sifat marah, sederhana. Yang terpuji, yang terbaik. Pasal sifat ini sifat kemanusiaan. Manusia memang Allah dah install dah di dalam diri dia ni sifat-sifat ini. Cuma memerlukan kepada pengurusan, diurusnya dengan sebaiknya. Yang mampu menguruskannya, itulah dia peringkat sederhana. Peringkat i'tidal, mu'tadil. Itu sederhana. Allah Ta'ala memberi sifat utama kepada para sahabat Nabi, ya, radhiyallahu anhum, sebagaimana firman Allah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang bersama dengannya, dengan arti para sahabat radhiyallahu anhum, yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini bersifat tegas terhadap orang-orang kafir dalam perkara yang tidak ada kompromi. Masalah akidah, hukum hakam, iman, tak ada kompromi. Mereka bertegas. Mereka bertegas. Bila dicuit peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, disentuh Nabi, boleh membangkitkan kemarahan para sahabat. Sebagaimana Umar bin Al-Khattab, disentuh sahaja peribadi Nabi, membangkitkan terutamanya kemarahan dia. Pasal apa? Di antara marah ini berpunca mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana sifat yang teramat kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ perlu marah. Itu gambaran ya kepada para sahabat, ya.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya tadi suratul Fath ya, ayat 29. Ya. Di dalam surah At-Tahrim ayat 9, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim, waghluz alaihim. Tengok tu. Wahai nabi, kamu lawanlah, berjihadlah orang kafir dan orang munafik. Lawan mereka ni. Pasal mereka pun nak lawan kamu. Mereka pun memerangi kamu. Jadi kamu kena bangkit lawan. Serta bersikap tegaslah, keraslah terhadap mereka dalam perkara-perkara keimanan, kerasulan. Benda tu kena tegas. Bersifat kasar, keras. Dalam benda-benda lain tak payah. Boleh bertolak ansur, tolak ansur. Di dalam surah apa tu? Walau kunta fazzan ghalizal qalb lan faddu min hawlik. Surah apa tu? Lau kunta fazzan ghalizal qalb lan faddu min hawlik. Kalau kamu ni wahai Muhammad bersifat kasar, bersifat keras terhadap mereka, mereka akan lari daripada kamu. Itu kes lain. Itu kes lain. Nabi pun bersifat mesra, bersifat lembut. Menyebabkan apa? Orang kafir rasa seronok untuk memeluk Islam. Ada keinginan. Akhirnya ramai-ramai berbondong-bondong. Iza jaa nasrullahi wal fath. Bila dah ada pembukaan, pertolongan Allah dan Fathu Makkah, orang kafir pun berbondong-bondong peluk Islam. Pasal apa? Sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tengok case by case. Itu case by case. Bukan sentiasa lembut dan bukan sentiasa keras. Ada masa memerlukan kepada ketegasan, kekerasan. Ada masa memerlukan kepada kelembutan. Tengok konteks, suasana. Itu yang diajar oleh Allah ya Subhanahu wa taala. Sikap keras ini merupakan kesan yang ditimbulkan oleh kekuatan hamiyah, yakni mempertahankan kebenaran. Bila dicuit pribadi Nabi, dicuit agama Islam, disitulah bangkit para sahabat mempertahankan. Bila bangkit itu tentulah bersulamkan sifat marah. Marah di situ terpuji. Terpuji. Dan sifat hamiyah itu berasal daripada kemarahan. Jadi dalam keadaan seperti ini, marah adalah penting dan perlu. Disuruh marah di dalam situasi begitu. Oleh sebab itu, seseorang yang tidak ada sifat marah sama sekali, maka lenyaplah sifat hamiyahnya, dan dengan lenyapnya sifat itu dia menjadi kaku, tak rasa apa. Tidak ada rasa sensitivity apabila Islam disentuh, apabila umat Islam dibunuh, dihina begitu. Dia rasa cool. Yang tu dia bermasalah. Dia bermasalah. Tidak ada sifat hamiyah. Bila kita dengar mana umat Islam di mana, di negara mana dibunuh dengan sewenang-wenangnya, dizalimi dengan sewenang-wenangnya, masjid dihancur, dimusnah, dibom, kita relax saja. Kita tu ada masalah. Bila tak rasa, tak timbul sifat marah, sensitivity itu diperlakukan begitu agama Allah, umat Islam, kita ada masalah. Bila tidak ada sifat marah, di situ marah itu penting, perlu dan terpuji. Nampak tu? Yang berlawanan dengan sifat tadi adalah sifat melampau marah. Jenis yang ke berapa tadi? Jenis yang kedua tu.
iaitulah ifrat. Ifrat ini terlampau marah ataupun panas baran, mudah melenting. Benda kecil pun dianggap seperti benda besar, padahal memerlukan kepada cukup dengan sekadar bertolak ansur begitu. Tapi kerana sifat panas barannya, dia mudah melenting. Berlebihan tanpa mengenal batas dan ketentuan, itulah yang disebut ifrat. Melampau batas. Israf. Israf. Ifrat, israf. Maknanya melampau batas. Benda-benda ni kalau dibuat secara ifrat, dia menjadi sebaliknya. Setiap benda ni dia ada limit dia. Bila lebih daripada limit dia, itu dia panggil melampau. Melampau dan tidak terpuji. Botol ni ataupun gelas ni depan saya, dia ada limit dia untuk isi air. Mana limit dia? Ni lah limit dia. Kita tambah lagi, dia pun tumpah dah. Tumpah, itulah israf nama dia. Bila kita minta air dengan orang, minta air, dia pun taruh sini je. Aduh, kedekut ya. Itu tafrid nama dia. Air sedap, air apa? Air sirap Bandung, cincau, soda. Sedap. Kita minta, please. Dia pun bagi sini je. Aduh, sedihnya. Itu nama tafrid. Tak cukup. Kita minta, dia pun tuar, sampai lebih, tumpah-tumpah sampai. Itu namanya ifrat. Ini nak hina aku ke apa ni? Yang eloknya ngam-ngam sederhana elok. Ngam-ngam sederhana. Tu nak faham. Mudah ifrat, lebih dia bagi. Setiap sesuatu dia ada limit dia. Macam kita juga, kita pun, tenaga kita pun dia ada limit juga. Bila kita push, kita akan collapse. Kita akan collapse, membahayakan diri kita. Kalau tafriq tak cukup pula, makan banyak, bersenam malas, akhirnya jadi lembek, tak tahu apa. Tu tafriq, tak cukup pula. Yang sederhananya, dia makan okey, jaga, kemudian exercise. Itu sederhana, maintain dia. Itu sederhana. Mana hampir semua benda dia ada limit dia. Tu. Walaupun sifat terpuji, walaupun sifat apa itu, dia ada limit dia. Amal ibadat pun, israf pun tidak boleh terlampau sangat. Pasal apa? Membahayakan diri dia. Terlampau sangat, bersolat sampai tak tidur, membahayakan kesihatan. Dia puasa tiap hari, tak pernah tak puasa, ditegah oleh Nabi SAW. Sebagaimana kisah masyhur, berapa orang sahabat pergi rumah Nabi? Berapa orang? 3 orang sahabat pergi rumah Nabi. Nabi tak ada kat rumah. Aisyah ada, dia pun cerita. Dia nak tahu bagaimana ibadat Nabi. Last sekali dia kata apa? Aku solat malam tak tidur-tidur. Aku ni puasa, tiap hari puasa, tak pernah tak puasa. Seorang lagi, aku tak nak kahwin ya. Tak fokus ibadat. Nabi pun balik rumah, Aisyah cerita pada Nabi SAW. Pagi besok, Nabi pun tengok 3 orang pemuda tadi, 3 sahabat lah, yang kamcing lah. Nabi panggil dia. Kamu ke yang cerita begini 1, 2, 3? Ya. Oh, Nabi kata jangan. Cara kamu tak betul. Cara kamu tak betul. Aku berkahwin, aku solat malam, ada 3 aku tidur. Aku puasa, ada 3 aku tak puasa, puasa sunat lah. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Nabi buat satu penegasan, panduan. Barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, dia bukan dari kalanganku. Tengok Nabi buat satu panduan dah.
Tengok, suatu benda walaupun ibadat pun dia ada limit dia. Tak boleh melampau. Dia sederhana. Itu khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara sederhana, pertengahan. Itu yang terbaik yang diajar oleh Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ifrat itu sentiasa memenangkan marahnya, sehingga keluar daripada kecerdikan dan kewarasan akal. Maknanya pada masa tu dia tu bukan dia dah. Bukan dia dah. Dikawal oleh sifat marah. Dia rasa panas. Bila panas ini biasanya sifatnya sifat api. Panas ini sifat api. Sifat api dia bukan sejuk, dia panas. Bila api ini, apa makhluk yang Allah jadikan daripada api? Syaitan. Syaitan. Jadi di situ ada syaitan. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Syaitan pun akui sendiri. Engkau mencipta aku ya Allah dari api, dan engkau mencipta Adam dari tanah. Jadi sifat panas ini dia ada hubungan dengan api. Api itu ialah syaitan. Jadi terlampau marah itu syaitan dah kontrol diri dia dah. Sebab itu dia bercakap pemerapu. Sebelum ni mungkin bahasa dia murni saja. Bila marah dah kuasai diri dia, semua bahasa keluar. Wakab yang ganjil-ganjil tu, yang dihafal dalam kamus dawan tu, semua keluar. Pasal apa? Dia dah bukan dia dah. Syaitan menguasai diri dia. Ini nama dia ifrat. Israf, melampau. Itu Nabi larang daripada israf tadi, melampau tadi. Itu bahaya tu. Dah nampak cerdik dah hilang dah. Yang ada PhD 7 tu tak ada PhD dah. Pasal apa? Syaitan dah. Seseorang yang dihinggapi sifat seperti ini ialah dia tidak berfikiran jernih dan suci. Pandangannya amat sempit dan terbatas. Maknanya pemikiran dia tadi sudah pendek pemikiran dia. Segala tindakan dia, tindakan yang bersifat kebodohan. Mungkin bila dia sedar daripada panas baran dia, mungkin timbul penyesalan. Dia menyesal. Tadi aku marah kepada si fulan, habis keluar. Segala jenis haiwan dalam zoo keluar daripada mulut dia. Baru menyesal, terduduk dia baru menyesal. Baru orang tahu, dia ni begitu rupanya. Warna sebenar dia. Kita nak tahu, di antaranya nak tahu warna sebenar seseorang, tengok ketika dia marah. Bagaimana dia? Baru tahu warna sebenar tu. His true color. Baru nampak. Di samping benda-benda yang lain lah. Baru tahu. Jadi kena kontrol, kena manage. Perlu diuruskan dengan sebaiknya. Maknanya ada masalah kejiwaan. Di dalam semua keadaan, dia seolah-olah seperti orang yang dalam keadaan terdesak dan terhimpit, sehingga terpaksa mengeluarkan marahnya dengan semahu-mahunya. Kesan daripada kemarahan dapat dilihat di luar. Fizikal dia. Di antaranya muka dia merah. Orang marah kan kita kenal bagaimana muka dia, bagaimana mata dia. Jarang orang marah dia tersenyum lebar. Mungkin tak ada lah. Dia marah, ayah aku bila marah dia tersenyum lebar. Tak ada. Kalau ada begitu bagusnya, ya Allah. Sambil marah sambil senyum, bagus. Tersenyum lebar lagi. Bagi hadiah lagi pada kita. Mungkin tak ada lah. Kalau ada, Allahu Akbar, boleh buat kawan akhirat, boleh buat sahabat akhirat lah. Marah sambil senyum, marah sambil bagi hadiah kepada kita.
Dia marah-marah, akhirnya dia buat air sirap bandung pada kita. Marah tu. Boleh buat sahabat lah, tak ada lah. Tengok orang marah, bagaimana muka dia tu. Perubahan warna muka, mata, tingkah lakunya, seluruh tubuhnya, mungkin gementar tangan dia. Gementar tangan dia. Lebih-lebih lagi kedua tangan dan kakinya. Marah ni sifat kejiwaan dan dia boleh memberi kesan kepada fizikal. Mungkin melibatkan pergaduhan, pertengkaran dan sebagainya. Kalau suami isteri, na'udzubillah min dzalik, lebih parah lagi, mungkin menyebabkan perceraian. Kadang-kadang dia tak sedar. Sekali dia beri, 3 terus. Pasal apa marah? Tengok tu bahaya, kena kontrol. Walaupun ada perbahasan di mazhab Syafi'i, bagaimana seorang suami, seorang suami dalam keadaan dia marah, kemudian akal dia hilang. Masa marah tu, akal dia hilang. Ketika akal hilang itu, marah itu tak boleh kontrol. Bagaimana kalau dia melafazkan perceraian, talak, jatuh ataupun tidak? Itu ada perbahasan itu. Ada perbahasan. Jatuh ataupun tidak talak yang diucapkan dalam keadaan begitu terlampau marah, akal sudah hilang. Jatuh ataupun tidak, itu ada perbahasan. Ya. Andai kata seseorang sedang marah itu melihat betapa buruk wajahnya dan betapa berubah bentuk tubuhnya, pastilah kemarahannya akan reda disebabkan timbul perasaan malu pada diri sendiri apabila melihatnya itu. Bila dia tayang balik, dia akan menyesal. Jangan mudah-mudah mengambil tindakan sendiri. Sekarang ni kita tak tahu siapa yang akan merakamkan perbuatan kita. Tengok-tengok sedar dah viral dah. Sedar dah viral dah. Bila sudah rakam, melibatkan pukul siapa, mengeluarkan kata kesat kepada siapa, ataupun menghina bentuk fizikal siapa-siapa, tu ada undang-undang tu. Bila dah viral, sekejap datanglah rumah kita. Na'udzubillah min dzalik. Tu kena kontrol. Sekarang kita tak sedar siapa yang akan rakamkan. Kita duduk seronok. Duduk tengah memandu apa, duduk seronok begitu. Kemudian berlaku sedikit aksiden ke, pertengkaran ke, potong kiu apa ke, kena kita jenis panah barang, keluar, pergi pukul dia. Orang belakang duduk rakam. Orang tak nak tengok pasal apa kita pukul. Orang tengok pukul itu. Bila kita dah mula sentuh orang lain, itu jenayah. Dah mula sentuh, itu dah jenayah dah. Itu mengambil tindakan sendiri. Ada orang rakam pula, kemudian viral dalam FB pula, mana-manalah, medsos. Dah jadi kes polis dah. Tengok kesan. Kalau kita tonton semula, tengok semula, Allah bodohnya. Nampak? Baru menyesal. Itulah dia. Pasal apa ketika itu dia tidak menggunakan akalnya. Anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia guna nafsu dia, guna sifat marah dia. Itu Nabi beri pesan kepada orang bertanya tu. Apa pesan yang bagus? La taghdab. Jangan mudah marah. Pasal kesan daripada itu buruk. Sebenarnya keburukan batin adalah lebih buruk dari apa yang nampak di luar. Tindakan fizikal itu hanya berbentuk setengah daripada yang apa ada di dalam hati dia. Di dalam hati dia lebih buruk. Walaupun terjemahan fizikal, manifestasi, terjemahan ataupun manifestasi kepada apa yang ada dalam hati dia, tapi dalam hati dia
lebih buruk daripada apa yang diterjemahkan melalui tindakan. Tengok, melalui tindakan. Itu sebahagian saja. Sesungguhnya keburukan rupa di dalam itu terlebih dahulu timbul dan kemudian barulah dia dapat dilihat di luar. Dia duk simpan lama dah. Duk simpan lama dah. Cuma nak cari sebab sahaja untuk dikeluarkan. Tak kena button lagi. Cuma tekan button saja, pom, dah meletup dah. Rupanya dia dah duk simpan lama dah dalam hati. Orang kata duk bengkak. Itu panggil bengkak hati. Bengkak, kemudian bengkak besar, duk simpan. Yang bengkak lama tu dia tak suruh, pasal duk simpan. Dia tak rawat. Kemudian bengkak, berlaku kes yang kedua pula, lagi bengkak. Benda bengkak ni lama, apa berlaku? Pam, meletup. Pam, dia meletup. Kita tiup belon. Pum, kita tiup. Dia bengkak. Seperti bengkak lah. Kita tiup lagi, dia pun besar lagi. Dia akan besar ke? Dia ada limit dia. Bila limit dia besar tu, belon besar tu limit dia, kita tiup lagi, dia tak tangguh dah, pam, dia meletup. Samalah dalam kes tadi. Cuma nak cari button, mana button untuk meletup. Kalau belon tadi metiup, kita pun ambil jarum, pam, terus meletup. Jarum itulah button dia. Faham tak? Itulah bendanya, ya. Kesan yang dapat dilihat dari mulut ialah bahawa seseorang yang marah itu mudah sahaja melepaskan kata-kata yang kotor, memaki, menghina, yang kita sebut tadi. Habis haiwan dalam zoo dia sebut. Tak cukup zoo. Zoo negara tak cukup, dia pergi zoo mana Tokyo ni. Habis haiwan sana pula. Dah dalam zoo Tokyo pun habis, pergi zoo China pula. Habis dia sebut. Tengok sifat itu, mulut itu. Terjemahan kepada apa yang ada dalam hati dia. Mencerca dengan semahunya, sekiranya didengar oleh orang yang berakal dan sopan, pastilah malu sendiri. Setelah dia reda daripada kemarahannya, dia akan menyesal. Lajak perahu boleh diundur. Lajak kata buruk padanya. Takkan tak belajar. Lajak perahu boleh diundur. Lajak kata buruk padanya. Sudah dilontarkan. Orang dah rakam dah. Kan? Bila dah rakam, benda tu akan kekal sampai bila-bila lah. Kawan ni share, kawan ni apa. Tengok, berfikir sebelum berucap, sebelum berkata. Biar akal itu berada di lidah. Bukan nafsu berada di lidah. Akal itu berada di lidah. Baru cantik tutur susunan bahasanya. Pasti dia akan menyesal dengan perkara yang dilakukannya ketika membara kemarahannya, sebab sesuatu yang diucapkan itu tidak lagi teratur dan tidak tersusun susunannya. Orang yang berakal, bahasa dia tersusun. Orang yang berakal. Sebab itulah akal perlu berada di lidah. Baru cantik bahasanya. Baru terpuji pemilihan perkataannya. Hasil daripada sifat marah yang nampak pada anggota badan ialah akan timbulnya pukulan, serangan dan sebagainya. Bahkan sampai kepada membunuh, melukai. Sampai kepada peringkat itu. Ini dah bahaya dah jadi kes dah. Kalau dah mengeluarkan kata-kata hina, kesat, keji dah, boleh diambil sebagai kes dah, apatah lagi bersifat menyentuh jasad seseorang. Bila dah sentuh, bahaya dah. Tolak-tolak begitu dah.
Orang dah boleh lampu polis dah. Tolak sikit pun orang kata dah lampu polis dah. Dia tolak tengok. Tisu dah koyak dah, tisu air. Dia lampu polis dah. Padahal baru tolak begitu je. Jangan sentuh. Do not touch. Jangan sentuh. Sentuh jadi kes. Marah macam mana pun jangan sentuh. Apatah lagi kalau kata fizikal yang boleh mengaibkan fizikal dia. Dia panggil apa? Body shaming. Itu tak boleh juga. Body shaming itu tak boleh juga. Boleh menyebabkan dibuat laporan polis tu, boleh tangkap tu. Jangan sentuh benda begitu, ya. Bila dia tengok semua, dia fikir semula, dia menyesal. Menyesal dia. Tak ada apa dah. Tak ada apa dah. Yang kita sebut tadi, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Bukan itu sahaja, malahan kadang-kadang pakaiannya sendiri ditarik-tarik, mukanya sendiri ditampar. Kan cerdik itu. Dia tampar muka sendiri, nak tampar orang takut. Tampar muka sendiri, dia hentak, dia sepak kerusi, habis rosak kerusi rumah dia. Kalau dia pegang pinggang, dia hempahnya pinggang mahal-mahal, habis pecah. Tingkap rumah dia pun dia tumbuk. Cermin kereta ditumbuk, berdarah tangan dia. Kan dia hina tu. Tengok. Pasal apa tu? Ada ke seronok-seronok dia ambil gelas rumah dia, dihempah. Seronok. Ada? Tak ada. Di antaranya marah. Faham tu? Tak ada orang seronok-seronok saja nak tumbuk pintu kereta. Pagi ni exercise tumbuk cermin kereta. Pom, dia tumbuk. Seronok aku. Tak ada. Marah. Kan bodoh tu. Sifat itu. Kadang-kadang tangannya dipukul ke tanah dan selalu melakukan perkara seumpama seseorang yang sudah tidak sedarkan diri, hilang akal atau gila. Ada kalanya memukul benda-benda mati, binatang, atau memecah piring dan lainnya. Tengok. Mungkin di zaman Imam Ghazali pun ada juga begitu. Marah-marah, sampai hempah gelas, pecah pinggang, pecah piring, pecah makuk, kuali terbang, periuk terbang. Itulah masa nak tengok kuali juga periuk terbang. Kalau dalam filem, manusia je terbang. Ini real. Itu dia panggil UFO. Piring terbang. Itulah UFO-nya. UFO-nya wujud. Itu dalam keadaannya. Wujud. Itu piring terbang. Binatang-binatang yang tidak bersalah pun dimaki-maki. Habis dia marah ke kucing dia. Silap disembelih kucing dia. Kan bahaya tu. Tetapi yang lebih jahat ialah yang terpendam di dalam hati, iaitu rasa dendam, dengki, benci dan ingin membalas sekiranya dapat. Tu bahaya, duk simpan. Dia duk simpan dalam hati, tu bengkak tu, duk simpan dalam hati. Tunggu masa je, ada peluang. Ada peluang dia pun mengambil pembalasan. Dia melampiaskan dendam dia. Itu boleh membawa kepada kecederaan, kematian mungkin juga. Kematian mungkin juga. Orang yang sudah dihinggapi penyakit ini akan lebih celaka lagi akibatnya. Ia suka sekiranya orang yang dianggap musuh itu mendapat bencana dan kecelakaan. Bila dengar kawan tu ditimpa sesuatu musibah, seronok dia. Puas hati aku. Itu tak betul. Sesama Islam patutnya kita bergembira dengan gembira sahabat, dan kita bersedih apabila sahabat ditimpa musibah dan bantu dia. Berkongsi kegembiraan. Bila sahabat bergembira, seronok kita. Bila ditimpa musibah, kita bersedih, membantu dia. Ini sebaliknya. Suka kawan tu ditimpa musibah. Tu. Maknanya hati sudah tidak betul. Ada benda tak normal dalam hati dia. Sepatutnya orang Islam ini ruhama bainahum. Sepatutnya itu. Berkasih sayang sesama mereka. Ada sifat al-ukhuwah. Sifat ukhuwah. Ada sifat al-ukhuwah, persaudaraan.
Mesti ada itu. Dan dia berterusan mencari keburukan musuhnya dengan maksud untuk menodai kehormatan dan mengejek-ngejeknya. Dia cari kelemahan seseorang, mencari aib. Sebagai seorang Islam, kita disuruh supaya menutupi keaiban saudara kita. Tapi yang ni sebaliknya, duk cari keaiban. Itu dipanggil tajassus, wala tajassasu. Jangan kamu duk cari keaiban orang, duk selidik, hantar spy lagi. Itu. Sedangkan kita disuruh menutupi keaiban saudara kita. Dengan izin Allah, Allah akan tutup keaiban kita. Man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Barang siapa menutupi keaiban saudara Islamnya, di akhirat Allah tutup keaiban dia. Kita ni masing-masing ada keaiban, tak terlepas daripada buat benda-benda dosa, benda-benda yang menyebabkan aib, malu kita kalau orang tahu. Di akhirat akan dibuka semua tu, pekungnya akan dibuka. Tetapi bagi mereka yang menjaga keaiban saudaranya atas dunia, pekung dia di akhirat Allah tak buka. Terjagalah kita. Orang tak tahu, menjadi rahsia Allah Ta'ala. Sebaliknya, orang yang suka mendedahkan, membuka pekung orang lain, di atas dunia lagi, Allah dah buka pekung dia. Walaupun dia tak pergi ke mana dah, walaupun hidup dalam bilik dia pun, Allah akan buka pekung dia. Tengok. Jadi kena jaga-jaga begitu. Jangan duk cari keaiban siapa-siapa. Dalam kes yang tidak perlulah, kecuali memang dia ni ditugaskan oleh kerajaan sebagai penyelidik, penyiasat untuk keamanan, untuk kesejahteraan masyarakat. Yang tu ditugaskan untuk menyelidik, untuk menjaga apa supaya tidak berlaku jenayah, sebagai apa, protection. Itu dibenarkan. Pasal apa? Ada kebenaran dari segi syarak. Tengok kita baca dalam akhbar, berlaku tangkapan besar-besaran terhadap kartel apa dadah selepas intipan 3 bulan. Yang tu tak apa. Selepas intipan 3 bulan, pasukan beruniform dah hantar spy berapa orang dah menyamar sebagai peminta sedekah, sapu sampah, sebagai apa, kutip sampah, sebagai postman, sebagai delivery. Itu boleh menyamar semua tu. Dah intip 8 bulan dah. 3 bulan dah buat intipan dengan gambarnya, dengan apa. Kemudian lepas tu dah yakin, confirm, semua dah ada dah, ready, all set, diserbu. Tengok dapat tangkap. Dengan mak-mak sekali. Dapat dikesan di mana. Nampak. Selepas intipan itu dibenarkan. Pasal apa? Keselamatan negara, masyarakat. Yang tak ada kepentingan apa-apa, saja seronok dia, saja nak cari konten dalam FB dia, dalam IG dia, dalam medsos dia, supaya konten dia ramai orang likes, orang share, seronok dia. Tengok, jangan lupa kelak pekung kamu akan didedahkan oleh Allah Ta'ala. Kena cerdik begitu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tengok ya. Inna Sa'dan la ghayurun wa ana aghyaru min Sa'din wallahu aghyaru minni. Sesungguhnya Sa'ad adalah orang yang kuat cemburunya. Dan aku, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah lebih lagi cemburu daripada Sa'ad, dan Allah adalah lebih cemburu lagi daripada aku. Yakni jika melihat hamba-Nya berbuat kemaksiatan. Sifat cemburu itu
Bila ditumpahkan kepada benda yang tak betul, dia jadi keji. Bila ditumpahkan kepada benda yang betul, dia jadi terpuji. Sama juga sifat marah. Bila kena cara dia, dia terpuji. Bila tak kena cara dia, dia keji. Seperti seorang bapa, seorang ibu, anak dia tak solat, tak puasa, tak menutup aurat, dia marah kepada anak dia. Marah di situ terpuji. Terpuji. Tengok tempat dia. Sama juga sifat tadi, bila Nabi cerita tadi. Iaitulah ketiadaan rasa cemburu pada kehormatan rumah tangga, terutama isteri yang wajib dijaga dengan sebaik-baiknya. Dia tengok apa sebagai contoh, isteri dia keluar dengan lelaki lain umpamanya, dia relax saja. Kita ni bukan zaman kolot, kita zaman moden, zaman happy go lucky. Zaman happy go lucky, tak ada rasa cemburu pun. Sebagai seorang suami pasti dia cemburu. Sama juga seorang isteri terhadap suami dia, kena ada rasa cemburu. Nampak? Di situ perlu cemburu, perlu ditegah, perlu dihalang daripada berpeleseran dengan lelaki yang lain. Seorang suami perlu cemburu. Jangan kata kita ni perlu faham memahamilah di antara satu sama lain. Dia kan negara demokrasi. Dia nak keluar dengan siapa-siapa dia boleh keluar. Begitu juga I nak keluar dengan siapa-siapa I boleh keluar. Dia pun sporting, I pun sporting. Tak ada cemburu. Yang tu keji sifat dia. Kita zaman moden, zaman medsos, zaman apa tu. Tengok. Kalau ada begitu, itulah yang kejinya. Tengok Nabi kata, saat ini dia cemburu kepada isteri dia. Aku lagi cemburu. Allah lagi cemburu kalau hambanya buat maksiat. Allah marah itu. Hambanya buat maksiat. Kita takut bila Allah Ta'ala tengok kepada hamba tu dengan pandangan murka. Takut kita. Allah tengok kepada hamba dengan pandangan murka. Yang kita naknya Allah tengok kepada kita dengan pandangan rahmah, pandangan cinta, pandangan kasih sayang. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kan doa tu. Ya Allah, ya kami minta kepadamu ya Allah, ya, ridhamu dan syurgamu. Jauhilah daripada kami marahmu, murkamu dan nerakamu. Tengok. Bila Allah tengok dengan perasaan marah, cemburu begitu, pasal hamba tak dibuat maksiat, celakalah dia. Kita hendaknya Allah tengok dengan pandangan cinta, pandangan kasih. Tu. Sama juga kita sesama manusia. Tengok manusia dengan pandangan kasih dan cinta. Jangan tengok dengan pandangan marah, pandangan dengki, pandangan hasad. Kan keji itu. Tengok, ya. Nampak dah azan ya. Jadi kita tangguh dulu. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita dengar tadi diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik.